Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Kak Nur. Untuk video kali ini, Kak Nur akan kongsikan video penerangan kenapa rakan-rakan perlu simpan emas, dan video penerangan ini adalah daripada mentor Kak Nur sendiri, iaitu Cik Jun. Jom kita tengok video ni, semoga ia memberi manfaat. Cik Jun akan sambung sedikit. Topik hari ini ialah asas tentang emas juga, berkenaan dengan kenapa emas dan kenapa manusia suka emas. Okey, kenapa emas, kenapa manusia sukakan emas? Kenapa mesti manusia ni kena ada simpan emas? Kenapa? Sebab ramai yang cakap saya sebenarnya, Cik dia sebenarnya agak rasa begitu bukan terharu, kita kata macam terkejut bila ada wanita ataupun mana-manalah orang lain yang kata, dia kata nasib baiklah jenis tak suka pakai barang kemas dan tak suka emas-emas ni. Saya sangat terkejut. Sebab apa bila dia kata macam tu? Sebab ada something yang kekurangan yang dia tidak tahu kenapa kita kena suka emas, kenapa emas ni dah sebenarnya sebahagian daripada dalam kehidupan kita. Sebenarnya dia sebahagian daripada kehidupan kita. Okey, first kali kalau kita tengok emas ni sendiri ialah dia satu kita panggil elemen yang sangat cantik, bersinar, kemudian dia bila kita tengok kita terus rasa suka. Okey, tengok kita rasa suka, rupanya cantik dan dia tidak boleh dibinasakan. Kenapa yang kalau kita kata kenapa bukan platinum ke ataupun copper ke, kenapa bukan emas, kan? Kenapa nak pilih emas? Kenapa bukan logam-logam lain? Okey. So yang ketiga ialah emas tu sendiri bila dibahagikan, kita katakan kita ada satu jongkong emas. Sikit dulu lah, kan? Contohnya kita ada satu jongkong emas 10 gram. Okay. Bila kita ada satu jongkong emas 10 gram, katalah kita kerat dia bahagi dua. Adakah nilai dia berkurang dari segi nilainya, bukan dari segi harga. Kita cakap dari segi nilainya. Berbanding dengan duit RM1 yang kita bahagi dua. Kita kerat dia jadi dua. Apa bezanya? Bezanya satu ialah ianya kekal nilai, ianya masih emas, cuma berat timbangannya dah jadi dua. Kalau 10 gram, kerat dua, satu 5 gram, yang sebahagian lagi 5 gram. Tapi kalau duit RM1, adakah dia jadi separuh tu 50 sen, separuh lagi 50 sen? Tidak, kan? Dia tak jadi macam tu. Sebab tu bila emas ni dia bernilai, dan juga kalau kita kerat dia kepada nilai-nilai yang kecil pun, unit-unit yang kecil pun, dia masih bernilai. Walaupun 0.5 gram, kita kerat lah, dia jadi kecil-kecil, 0.5 gram, 1 gram, 5 gram, dia masih lagi nilainya masih kekal sama, unit kekal sama, unit dia tidak terjejas langsung, sama. Okey, dan yang ketiga ianya amat sukar diperolehi. Okey, apa yang Cik Jun cerita ni sebenarnya ialah emas ni sendiri, emas ni sendiri, kenapa ada elemen-elemen yang mengatakan emas ni perlu dalam sebahagian daripada kehidupan kita sebagai manusia, ialah sebenarnya dalam 6,000 tahun yang lalu, yang sebelum Masih lagi, zaman Firaun lagi, emas telah digunakan sebagai duit, disimpan, dia dijadikan wang, mata wang. Even zaman khalifah kita pun memang digunakan sebagai mata wang, iaitu penggunaan dinar emas sebagai mata wang. Okey, cuma pada masa itu tidak ada wang kertas, jadi dijadikan dinar itu sebagai coin. Kenapa? Adakah sebab dia tu hanya itu sahaja logam yang ada pada masa tu? Tidak, sebenarnya dia ada satu penjelasan yang lebih saintifik, dan juga satu penjelasan yang memang ada dalam Al-Quran kenapa manusia suka kepada emas. Kalau ikutkan penjelasan saintifik, Cikgu pernah baca dalam sebuah buku di mana satu profesor, Andrew Sella, Cikgu rasa ada buku tu dekat atas ni, Cikgu. Ni buku dia. Okey. Dia cerita dia, The New Case for Gold, James Ricard, dia ada tulis dalam tu, ada satu profesor nama dia Andrew Sella membuat kajian bahawa semua logam yang dia buat kajian, sama ada sesuai untuk dijadikan mata wang atau tidak ada satu pun sesuai melainkan emas. Contohnya kalau dijadikan silver sebagai mata wang, apa yang kekurangan tentang silver ialah dia dioksida. Dioksida ni maksudnya dia jadi gelap.
Dia jadi gelap dan dia susah dijaga. Tetapi tidak untuk emas. Emas ni dia kata benda yang paling durability. Durability ni maksudnya dia tahan lama. Tahan lama. Kalau kita tengok emas, kalau kita jumpa shilling emas beribu tahun lamanya pun, kalau kita basuh, kita cuci, dia masih lagi berkilau. Okay? So durability maksudnya dia tahan lama, dia tak mudah dibinasakan. So bila tak mudah dibinasakan ni maknanya sesuai untuk dijadikan mata wang. Tak mudah dibinasakan sebab emas ni kalau betul-betul dia nak cairkan, dia pada 1000 darjah Celsius ke atas baru dah dia mencair jadi liquid, jadi cecair. Tetapi bila jadi cecair, bila dia sejuk sekalipun, dia still akan kita boleh ambil debu-debu emas. Debu-debu emas tu dia masih lagi kita boleh kutip. Dia masih lagi berharga. Bukan dia mencair tu dia dimusnahkan terus, tidak. Okay? So sukar dimusnahkan. Sukar dicari, sukar dimusnahkan dan mudah dijaga. Mudah dijaga sebab senang lah. Dia tak ada masalah kena air, dia jadi colour lain. Contoh macam logam apa saya ingat saya ialah Cooper. Kalau masa kata dia kena air, dia akan bertukar menjadi hijau. Okay. So sebab itulah kenapa emas ni sesuai dijadikan mata wang. Pada zaman dulu memang dia sesuai dijadikan mata wang sebab itulah satu-satunya elemen logam yang paling sesuai untuk dibuat mata wang, senang dijaga, mudah dari segi untuk pembahagian. Tak ada susah lah kalau macam benda lain. Contoh kalau kita ambil berlian, nak kena kerat semua tu memang susah. Memang tak boleh nak buat mata wang. Okey, cikgu sambung sedikit. Kalau saya kata kita yang Muslim ni dalam Al-Quran, kenapa manusia ini suka kepada emas? Ialah kerana ianya memang telah ada dalam fitrah kita. Fitrah manusia sukakan emas. Kenapa orang kata dia tak suka emas? Sebab dia sebenarnya tidak tahu yang ianya adalah fitrah. Contoh fitrah ni macam ni lah. Kita kata kalau perempuan dia suka dekat lelaki, itu fitrah. Kalau lelaki dia suka kat perempuan, itu fitrah. Kalau orang suka tengok benda cantik, fitrah. Kalau orang tak suka tengok benda cantik, itu pelik. Okay, so benda yang fitrah dalam kehidupan kita ni, benda yang memang dah ada dalam jiwa kita, yang memang kita suka, cuma kita tak tahu benda tu ada kat kita. So sebenarnya kalau dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 14, saya rasa banyak penceramah Public Go juga pernah terangkan, tapi cikgu baca juga bagi mereka yang baru faham. Dia kata dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia, dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Okey, nampak tak dia kata dari emas dan perak, harta benda yang bertimbun-timbun dari emas dan perak, di kesukaan kepada benda-benda yang diingini. Kalau dia kata nafsu itu perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan. Kalau lelaki, kenapa dia tak suka satu je perempuan? Kadang-kadang dia suka tengok perempuan lain. Sebab fitrahnya memang suka tengok perempuan-perempuan. Banyak perempuan. Ni kalau faham ni senang. Kalau orang perempuan dia faham ni senang. Okey. Dan juga emas dan perak. Nampak tak? Okey. Telah ditulis dalam Al-Quran. Saya ingat Cik Juna ada 12 lagi ayat lain yang memang diterangkan tentang emas dalam Al-Quran. Jadi bila kita faham bahawasanya benda ni adalah satu fitrah, jadi kita tidak mudah menolak, mengatakan tak sukalah emas-emas ni, tak boleh simpan lama-lama ni, mujur tak suka emas. Tiba-tiba husband nak belikan emas, mujur lah, tak payahlah beli emas abang, buat membazir duit aja. Itu namanya maksudnya dia belum lagi tahu bahawasanya fitrah, emas itu adalah fitrah dalam kehidupan. Jadi bila kita tahu kenapa emas, kenapa manusia menjadikan emas itu satu benda yang cantik, satu benda yang bernilai, kerana memang dari segi saintifik telah terbukti, dan juga dari dalam Al-Quran sendiri pun telah menulis. Kalau dalam Public Go ni dia ada cerita protect your wealth, use your gold to protect your wealth, gold as follow your religion. Because kalau kita tengok pada zaman Khalifah pun menggunakan dinar emas sebagai mata wang. Okay? Jadi dah wujud emas ni daripada zaman dahulu lagi. Sebab tu bila Cik Jun ceritakan dalam sesi yang lepas, emas ni ialah duit yang boleh dipakai di badan.
Sebab apa? Dari segi nilainya, nilai dia tu tidak jatuh dalam jangka panjang. Nanti minggu depan cikgu cerita pula kenapa dikatakan emas ni sebagai satu penyimpan nilai yang paling baik sekali. Dia penyimpan nilai yang baik. Kenapa tidak benda lain, contoh macam palladium ke, copper ke, kenapa bukan benda lain? Tetapi emas sebagai satu penyimpan nilai yang baik. Okey, tak apa. Itu kita pergi topik minggu depan pula. Okey. Itu 3 benda yang cikgu cerita hari ni. First kali, kenapa manusia sukakan emas, kekayaan dengan emas. Kenapa kita memang ada fitrah dalam kehidupan manusia tentang emas, dan kenapa zaman dahulu yang dia proof dari segi saintifik emas dijadikan sebagai mata wang. Okey. Kalau rajin, cuba buka ataupun Google pun boleh. Kalau rajin nak beli buku pun boleh. Kalau boleh, dalam buku Encik Syukur ni dia pernah tulis tentang sejarah shilling emas pertama dunia. Dalam buku ni, Kitab Rahsia Pelaburan Emas, dia pernah tulis berkenaan dengan shilling pertama, the Lydian Lion. Ini shilling pertama yang dikeluarkan 2600 tahun yang dulu, Empayar Lydia. Kalau sekarang ni dipanggil Turki lah. Dia mengenalkan shilling emas yang pertama, shilling emas yang pertama untuk memudahkan urusan perdagangan. Inilah berjual belilah. Okey. So, itu saja video Kak Nur pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.